Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu hari ini? Sihat tak? Cikgu harap semuanya masih sihat dan sentiasa bersemangat untuk belajar. Okey, baiklah, sebelum cikgu pergi lebih lanjut untuk tajuk kita pada hari ini iaitu bab 6 tentang reka bentuk hiasan dalaman. Jangan lupa kepada yang belum subscribe cikgu, jemput subscribe cikgu untuk mendapat info-info yang menarik dan juga nota-nota ringkas dan padat mengenai mata pelajaran pendidikan seni visual KSSM tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. So, dengan tidak melengahkan masa, jom tengok slide yang telah cikgu sediakan. Baiklah, mari kita berkenalan dulu dengan apakah yang dikatakan dengan hiasan dalaman. Hiasan dalaman merupakan seni dalam menghias dan menyusun bahagian dalaman sesuatu ruang dan mereka bentuk ruang untuk menjadikan keadaan lebih selesa. Kemahiran mengolah sesebuah ruang berdasarkan fungsi pengetahuan individu merupakan tindakan yang sesuai dan harmoni dengan cita rasa keperluan seseorang. Sesebuah ruang perlu menggambarkan idea yang jelas mengenai hiasan dalaman supaya ruang kelihatan selesa dan juga mendorong seseorang untuk lebih positif. Jadi maksud di sini ialah ruang ataupun hiasan dalaman itu memainkan peranan yang penting untuk mendapatkan mood ataupun memberi ketenangan kepada seseorang individu. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, apakah yang dikatakan dengan persepsi seni untuk hiasan dalaman? Okey, pereka bentuk hiasan dalaman berperanan merancang untuk menghias ruang dalaman dengan lebih menitik beratkan aspek-aspek dan juga fungsi berdasarkan elemen dan juga prinsip rekaan dalam hiasan dalaman. Okey, maksudnya di sini orang yang nak menghias rekaan ataupun hiasan dalaman sesebuah rumah ke, pejabat ke, ruang perniagaan ke dan sebagainya, mesti ada ilmu. Okey, ilmu untuk apa? Untuk menata hias ataupun mereka letak hiasan dalaman tu. Okey, jadi nak hias tu dia ada ilmu. Ilmunya dari segi elemen dan juga prinsip rekaan dalam hiasan dalaman. Okey, seterusnya kita nak tengok apakah peranan pereka bentuk hiasan. Pernah dengar tak pereka bentuk hiasan? Okey, pereka bentuk hiasan ni ataupun kita panggil interior design, okey. Dalam waktu sekarang ni sangat popular ya. Kalau zaman dulu mungkin tak begitu menyerlah. Tapi sekarang interior designer ataupun pereka bentuk hiasan dalaman ni merupakan salah satu kerjaya yang menarik perhatian dari segi upahnya, gajinya dan juga kerjanya. Okey. Jadi apakah peranan dia? Apakah peranan pereka bentuk ni? Okey, yang pertama, peranan pereka bentuk hiasan adalah merancang, menghias reka bentuk ruang hiasan dalaman dengan menitik beratkan aspek dan fungsi berdasarkan elemen dan juga prinsip rekaan. Nanti cikgu terangkan apa yang dikatakan dengan elemen dan juga prinsip tu. Okey. Jadi cikgu ceritakan dulu tentang peranan pereka bentuk hiasan. Mana tahu di kalangan kamu yang berminat untuk menjadi interior designer. Okey. Yang kedua, selepas merancang pereka bentuk hiasan dalaman, perlu memastikan ruang reka bentuk berfungsi seperti yang dikehendaki dan bersesuaian dengan kehendak pelanggan. Maksudnya dia dah rancang nak reka hias sesuatu bentuk dalaman ataupun ruang. Contohnya ruang dalam rumah. Okey, contohnya ruang dalam rumah. Okey, customer nak ruang tu nak nampak tenang, relax dan ruang tu ada ruang hall family ataupun family hall yang mungkin tujuan nak tengok TV ke dan sebagainya. Okay, bila dia dah rancang sesuatu tu, dia nak reka letak macam mana, nak hias macam mana, dia kena make sure, dia kena pastikan ruang yang dia cipta tu berfungsi seperti yang dikehendaki oleh customer tu tadi, pelanggan tu tadi. Mesti warna yang bersesuaian, reka bentuk ataupun reka letak perabot yang bersesuaian. Okay? Mesti ruang yang, maksudnya tadi macam pelanggan kata nak ruang tamu dia kelihatan luas, contohnya kan, ruang family dia nampak tenang, relax, santai. Jadi bila dah merancang pereka bentuk dalaman ni mesti pastikan ruang tu berfungsi. Okey. Yang seterusnya adalah menentukan objektif ataupun reka bentuk melalui rundingan bersama. Peranan pereka bentuk ni, pereka bentuk dia tak boleh buat keputusan sendiri.
Okey, apa sahaja yang dirancang, apa sahaja yang idea daripada mereka bentuk mesti mempunyai rundingan dengan pelanggan. Okey, seterusnya mencipta dan menghasilkan kemasan reka bentuk ruasan hiasan dalaman. Okey, kena buat menciptalah macam mana kehendak pelanggan tu tadi, okey, kena kemas dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, seorang pereka bentuk hiasan dalaman perlu menganalisis keperluan, fungsi dan mengkaji susun atur reka bentuk hiasan dalaman dengan lebih efektif dan juga baik. Okey, seterusnya. Ini adalah salah satu peranan pereka bentuk. Sebelum mereka bentuk sesuatu ruang itu, okey, pereka bentuk perlu mengetahui fungsi bilik itu sendiri. Okey, jadi pereka bentuk ni tujuan dia membantu membuat pilihan yang tepat dan sesuai mengikut cita rasa individu ataupun pelanggan mereka. Okey, yang pertama adalah fungsi bilik. Kegunaan bilik sama ada berfungsi sebagai bilik tidur, bilik tamu, bilik pejabat dan sebagainya. Sebelum dia nak menghias rumah, menghias sesuatu ruang, dia perlu tahu dulu fungsi bilik tu apa dia. Okey, yang seterusnya, saiz. Dah tahu fungsi bilik tu untuk apa, bilik solat ke dan sebagainya, dia kena tengok saiz bilik. Okey, dari segi apa? Keluasan dan ketinggian sesebuah bilik perlulah diketahui bagi menentukan jenis hiasan, jenis perabot dan aturan yang akan digunakan untuk menghias bilik. Jadi dia kena tengoklah saiz bilik. Okey, kalau saiz bilik tu kecil, mungkin tak sesuai untuk letak perabot yang besar sebab nanti ruang jadi sempit. Sebab tu pentingnya ada elemen dan prinsip dalam reka bentuk hiasan dalaman. Okey, seterusnya adalah bentuk bilik. Ada bentuk bilik yang panjang, ada yang petak, segi empat sama. Okey, macam-macam jenis reka bentuk bilik sekarang ni. Okey, pereka bentuk perlu melihat keadaan dan kepelbagaian bentuk bilik sama ada bentuk segi empat sama, segi empat tepat dan juga sebagainya. Dia nak hias, dia kena tengok dulu kedudukan ataupun bentuk bilik tu. Seterusnya, pereka bentuk perlu memastikan lokasi bilik. Kenapa kena tentukan lokasi bilik ni? Sebab lokasi bilik penting bagi mengetahui arah pencahayaan dan pengudaraan dalam sesebuah bilik. Kita nak hias sesuatu ruang tu, kita kena tahu juga tentang pencahayaan dan pengudaraan dia. Sebab apa pencahayaan tu penting? Dari mana kita nak tengok cahaya tu, tingkap dia daripada mana kan? Udara dia macam mana, pengudaraan dia, okey, selesa tak kat dalam bilik tu, okey. Yang ni penting. Okey, seterusnya, kalau yang ada yang berminat nak jadi seorang pereka hiasan dalaman, 6 ciri ni perlu ada dalam diri seseorang pereka hiasan dalaman. Okey, apa yang perlu? Okey, yang pertama kreativiti, imajinasi dan juga bakat seni. Kat sini nampak tak kepentingan seni? Siapa kata seni tu tak penting? Okey. Kreativiti maksudnya kamu boleh kreatif mengolah sesuatu idea yang baru. Berimajinasi maksudnya kamu boleh bayangkan keadaan mengikut idea yang kamu dapat tu, yang kamu ada idea tu. Dan seterusnya bakat seni ni, kepentingannya bila kamu boleh mengaplikasikan elemen dan prinsip seni dalam seni reka bentuk hiasan dalaman. Okey, selain daripada kreativiti, ada imajinasi dan juga bakat seni, kamu perlu kemahiran komunikasi dan pendengar yang baik. Kenapa? Sebab tadi kalau kita tengok, kalau kita ingat, apakah tujuan ataupun apakah fungsi pereka bentuk tadi, dia kena ada apa? Dia kena ada rundingan dengan pelanggan, betul tak? Jadi kena ada komunikasi dan pendengar yang baik, barulah boleh menghasilkan sesuatu karya yang mengikut cita rasa pelanggan. Okey, yang ketiga adalah cita rasa warna yang baik dan juga teliti. Yang ini penting. Ini mesti ada ilmu seni. Biasanya cita rasa warna ni memang kepentingannya adalah pada orang-orang yang mempunyai ilmu seni. Kita ada belajar tentang warna, keseimbangan jalinan ruang dan sebagainya dalam bahasa seni visual. Jadi kat sinilah pentingnya. Okey, kita kena pilih warna dengan konsep yang betul masa kita nak menghias ruang kan. Jadi kita kena ada ilmu cita rasa warna. Okey, seterusnya kebolehan untuk menghasilkan ilustrasi dan lukisan teknikal. Okey, biasanya macam ni. Bila kita dah dapat sesuatu job tu, kita utarakan idea kita tak boleh cakap kosong. Okey, kita kena tunjukkan
Kita kena keluarkan idea kita tu dalam bentuk ilustrasi ataupun lukisan teknikal. Kebiasaannya kita akan ilustrasi dulu, thumbnail kita buat macam mana dan kita akan masukkan dalam komputer dan kita akan buat lukisan teknikal. Okey, dan lukisan teknikal ataupun lukisan 3D ni kita akan tunjukkan pada customer kita ataupun pelanggan kita macam mana kehendak. Kat situ kita ada rundingan sebelum kita memulakan menghias sesuatu reka bentuk hiasan dalaman. Okey, yang kelima adalah flexibility dalam mereka bentuk. Maksudnya kamu kena mencapah, pemikiran kamu kena mencapah. Kamu tak boleh ikut idea kamu sahaja. Kamu kena fleksibel, kena tengok juga, kena buat kajian di tempat lain, kajian daripada customer, dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali adalah yang keenam, iaitu kemahiran menyelesaikan masalah. Ni kamu pergi mana-mana pun kamu mesti ada kemahiran ni. Tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan. Jadi kita kena mahir menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya. Okey, ini yang cikgu cerita tadi tentang prinsip dan juga elemen dalam reka bentuk hiasan dalaman. Okey, cikgu terangkan satu dahulu, iaitu tentang prinsip kesatuan. Okey, prinsip kesatuan ini dicapai apabila semua elemen dalam ruang dapat berfungsi bersama dan saling melengkapi. Hal ini bermakna kita dapat melihat ruang secara keseluruhan dan elemen memainkan peranan yang memenuhi fungsi ruang. Okay, contoh gambar yang cikgu ada sediakan kat situ. Tengok contoh gambar yang cikgu bagi kat sebelah ni. Okay, dari segi ruang, kesatuan, maksudnya dari susun atur perabot dia, daripada segi warna dia, konsep dia tenang, relax, santai. Jadi itu yang dikatakan dengan kesatuan. Okay, penggunaan elemen dan unsur-unsur prinsip rekaan yang tepat. Okey, seterusnya. Konsep yang seterusnya adalah imbangan. Apakah imbangan ni? Okey, imbangan dalam hiasan dalaman berhubung kait dengan penyusunan keseluruhan ruang yang menjadikannya kelihatan seimbang. Kita ada belajar tentang keseimbangan ni dalam prinsip rekaan ada kan? Kita ada reka bentuk, prinsip kita ada belajar tentang kesatuan, keseimbangan, irama dan pergerakan dan sebagainya. Okey, dalam konsep seni reka bentuk hiasan dalaman, ianya terdiri daripada imbangan simetri dan juga imbangan tidak simetri. Okey. Seterusnya adalah irama. Irama ni diwujudkan dalam reka bentuk hiasan dalaman untuk penggunaan elemen tertentu berlaku secara berulang-ulang. Okey, contoh gambar yang cikgu bagi tu, pengulangan bentuk curve tu kalau kita tengok ruang dia banyak menggunakan elemen-elemen ataupun garisan melengkung kan. Garisan-garisan tu menunjukkan tentang irama dan kadang-kadang kita nampak ada irama dan pergerakan. Itu yang kita katakan dengan prinsip irama. Seterusnya adalah penegasan. Apakah maksud penegasan itu sendiri? Prinsip penegasan dalam reka bentuk hiasan dalaman merujuk kepada kaedah penggunaan warna ataupun perabot yang mampu menjadi tumpuan dan fokus utama. Dalam gambar cikgu tu, ada gambar satu wheelchair, satu sofa kat situ, ada kerusi dan juga ada beberapa perabot di sebelah dia dan warna dia warna gelap. Yang penegasan di situ adalah kerusi itu sendiri kerana warnanya dia tegas dia kat situ kita boleh nampak dia kerana warna yang digunakan adalah warna merah. Seterusnya adalah kontra. Kontra wujud pada penggunaan pelbagai elemen yang bertentangan seperti penggunaan warna, saiz perabot dan tanaman hiasan. Kita tengok contoh yang cikgu dah berikan. Seterusnya prinsip reka bentuk hiasan dalaman, skala dan juga kadar banding. Kedua-dua prinsip ini mempunyai kaitan dengan saiz objek hiasan dan juga barangan. Dalam mereka bentuk hiasan dalaman, prinsip-prinsip ini menimbulkan rasa pertalian dengan elemen lain. Maksudnya skala dan kadar banding ni kita kena tengok saiz perabot kita dengan hiasan kita, contohnya pasu bunga. Kalau kita punya meja tu kecil, takkan kita nak letak pasu bunga yang besar, betul tak? Jadi kita kena tengok kat situ skala dan kadar banding dia. Kesesuaian objek hiasan dan juga perabot yang kita ada. Seterusnya kita tengok kepada perincian. Perincian merupakan prinsip yang perlu dititik beratkan bagi reka bentuk hiasan dalaman. Perincian yang dimaksudkan ialah objek hiasan dalaman sebagai penambah seri seperti penggunaan pasu bunga, bantal, lansir, bingkai gambar, hiasan dinding dan juga tombol perabot. Ini antaranya tentang perincian. Seterusnya adalah ruang.
Okey, ruang yang diisi dengan perabot ataupun dekorasi ialah ruang positif. Okey, kena ingat, ruang yang diisi dengan perabot atau dekorasi adalah ruang positif. Manakala ruang kosong, okey, ruang kosong yang tiada apa-apa perabot ataupun dekorasi dipanggil ruang negatif. Okey, keseimbangan harus dikekalkan antara ruang positif dengan ruang negatif. Ruang dibahagikan kepada dua jenis, iaitu ruang dua dimensi yang meliputi lantai termasuk panjang dan juga lebar, juga ruang tiga dimensi yang berbentuk ruang hidup termasuk panjang, lebar dan juga ketinggian. Okey, seterusnya adalah cahaya. Okey, cahaya adalah elemen terbahagi kepada dua, iaitu semula jadi dan juga buatan manusia. Tanpa elemen cahaya, elemen-elemen lain seperti warna, tekstur dan juga corak tidak akan mempunyai kesan sama sekali. Okey, seterusnya kita tengok kepada elemen. Okey, kita dah belajar tentang bahasa seni visual. Okey, sekarang kita tengok tentang elemen reka bentuk hiasan dalaman. Okey, yang pertama adalah elemen garisan. Garisan ni tujuan dia melahirkan bentuk dan rupa serta bertanggungjawab untuk mewujudkan rasa harmoni, kontras dan juga perpaduan. Okey, dalam ruang hidup, garisan secara umumnya dikategorikan kepada 3 jenis, iaitu mendata, menegak dan juga dinamik. Okey, yang kedua, elemen bentuk. Bentuk ialah garis besar mana-mana objek tiga dimensi yang terdapat di dalam ruang. Bentuk boleh diwujudkan dengan menggabungkan dua atau lebih rupa dan boleh ditekankan dengan bantuan elemen-elemen lain seperti tekstur, corak dan juga warna. Bentuk yang jelas mampu mewujudkan keharmonian dan keseimbangan pada ruang. Terdapat dua jenis bentuk, iaitu bentuk geometri dan juga bentuk organik. Geometri tu buatan manusia, organik tu alam. Okey, seterusnya kita tengok pada elemen jalinan. Okey, jalinan berkaitan dengan permukaan dan menentukan bagaimana sesebuah permukaan biasa akan kelihatan dan dirasai. Jalinan boleh diklasifikasikan kepada dua jenis, iaitu jalinan tampak dan juga jalinan rasa. Seterusnya adalah elemen warna. Elemen warna ni sangat penting untuk menentukan mood ataupun suasana ruang reka bentuk hiasan dalaman. Warna mewujudkan hubungan estetik antara objek dengan penempatan mood. Okey, warna mesti dipilih berdasarkan psikologi dan pandangan penghuni. Setiap warna mempunyai 3 ciri yang berbeza, iaitu hue, nilai dan juga intensity. Okey, elemen yang seterusnya adalah corak. Corak mampu meningkatkan minat terhadap reka bentuk hiasan dalaman dan ia berinteraksi sama ada bersama elemen warna. Corak boleh menjadikan sebarang bentuk dan kebanyakannya terdiri daripada reka bentuk berulang dan juga menjadikannya menarik. Tengok contoh gambar yang cikgu bagi tu. Gambar apa tu? Gambar lampu tu. Kalau kamu perasan, okey, gambar lampu tu banyak memberi ulangan ya, bentuk-bentuk geometri pada lampu tu. Itu adalah corak ulangan. Okey, seterusnya. Kita dah belajar semua tentang prinsip, fungsi pereka bentuk. Kita dah belajar tentang elemen dan juga prinsip reka bentuk hiasan dalaman. Kita belajar tentang jalinan, warna, harmoni, penegasan, kesatuan dan sebagainya. Jadi, tugasan hari ini adalah kamu kena lengkapkan latihan yang diberikan dengan jawapan yang betul. Okey, soalan 1. Hiasan dalaman bermaksud A. Aktiviti mereka bentuk ruang taman. B. Peranan seorang mereka bentuk membina idea. C. Seni dalam menghias dan menyusun bahagian dalaman sesebuah ruang. Dan D. Sesuatu yang dihasilkan untuk melihat kesesuaian sebelum reka bentuk. Soalan kedua, bagaimanakah elemen cahaya dapat mempengaruhi sesebuah ruang? A. Memberi keselesaan. B. Meningkatkan suhu ruang. C. Menimbulkan rasa kesan pertalian dengan prinsip lain. Dan D. Memberi kesan terhadap unsur-unsur warna, tekstur dan juga corak. Soalan 3. Bagaimanakah prinsip perincian berfungsi? A. Membesarkan ruang. B. Memberi kesan emosi. C. Penambah seri kepada ruang. Dan D. Memudahkan pergerakan penghuni. Soalan 4. Berikut merupakan elemen dalam hiasan dalaman kecuali
A. Ruang, B. Corak, C. Jalinan dan juga D. Skala dan kadar banding. Soalan yang kelima. Antara berikut, yang manakah peranan seorang pereka hiasan dalaman? 1. Merancang perpindahan. 2. Menentukan objektif rekaan. 3. Mencipta dan menghasilkan kemasan pada ruang. 4. Menghasilkan perabot yang dapat dijual kepada pengguna. A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3 dan D. 3 dan 4. Okey, itu sahaja latihan dan juga nota kita pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Jangan lupa jaga SOP dan jangan lupa yang belum subscribe cikgu, sila subscribe cikgu. Like dan share sekiranya dia mendatangkan manfaat. Bye. Assalamualaikum.